TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM yang akan bersama pukul 2 hingga 4 untuk hari Jumaat ini. Sebelum kita mulakan kelas, macam biasa, Irfan ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana jua anda berada, menggunakan gel pembersih kuman sekiranya anda sudah memegang macam-macam barang dan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan kepada anda yang sedang mendapatkan ataupun sudah mendapatkan vaksin AstraZeneca, jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda kepada kami di media sosial kami iaitu NTV7 Malaysia di YouTube ataupun Instagram. Okey. Dan untuk hari ini di jam pertama kita akan belajar mengenai subjek geografi untuk menengah atas dengan temanya kelestarian global. Dan agak-agaknya lah, siapakah guru yang akan bersama kita pada hari ini? Jom saksikan dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Azmi. Cikgu, kita ni macam pernah jumpa lah Cikgu. Ya, memang pernah jumpa pun. Pada Cikgu, selamat datang ke Mahir lagi sekali untuk mengajar kami subjek geografi. Sebelum tu Cikgu, apa kata kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah? Dipersilakan. Baik, boleh Cikgu mulakan dengan pantun? Silakan Cikgu. Bawa keris sisip di sisi, lambang gagah Datuk Laksmana. Baik. Bawa semangat ahli geografi. Mari Irfan, belajar bersama. Mari Cikgu, kita belajar bersama. Baiklah. Baik. Cikgu kali kedua datang bersama Irfan hari ini untuk mengajar kita subjek geografi. Okey. Dan Irfan yakin banyak lagi ilmu yang akan disyurahkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Cikgu, sebelum tu macam biasa kita kena patuhi SOP. Diminta Cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Dipersilakan. Macam biasa Cikgu, kita dah pernah buat kan sebelum ni kan? Ya. Cikgu dah tahu dia punya rule dia macam mana. Dan selepas itu kita buka pelitup muka dan simpan di dalam sampul yang disediakan. Silakan Cikgu. Okey. Baiklah. Simpan dahulu. Cikgu orang Kedah betul tak? Ya, orang Kedah. Itu kita dah Sama kenalan. kita. Sama sahaja kan? Rezeki jumpa Irfan sekali lagi ni. Itulah tu. Irfan pun tak sabar nak belajar dengan cikgu lagi sekali untuk hari ini. Baiklah. Tadi Irfan ada cerita dekat penonton bahawa hari ini kita akan belajar mengenai subjek geografi dengan temanya kelestarian global. Ya. Tapi secara spesifik ni cikgu, apa yang kita akan belajar? Baik, anak murid semua. Cikgu belum kenalkan nama lagi. Betul. Irfan dah kenal, mungkin penonton kat rumah belum kenal lagi. Dipersilakan. Jadi, cikgu kenalkan nama Cikgu Azmi bin Mat Said dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, daerah Kulim, Bandar Baru, Kedah, Darul Aman. Macam Irfan cakap tadi lah. Betul. Dari Kedah. Baik, jadi Irfan nak tahu sangat kan apa kita nak belajar pada hari ini? Yes. Sebelum tu, cikgu nak buat uji kaji sikitlah dengan Irfan. Boleh Uji tak kaji? Irfan tolong Boleh. cikgu? Tolong apa cikgu? Dekat belakang tu cikgu ada sediakan cawan kosong. Cawan kosong. Cikgu sediakan ais dalam tu. Boleh tak Irfan cedok ais masuk dalam cawan tu? Okey, cikgu, kita bukan nak buka puasa lagi kan? Ya, kalau lama-lama buka mungkin batal puasa. Okey, baik. Kita buka dulu. Masukkan ais Ya, masukkan ais. Okey, cikgu nak buat ais apa ni? Ais sirap ke cikgu? Okey, berapa banyak cikgu masukkan ais? Banyak lagi Irfan. Banyak lagi Banyak tak apa. Baik. Kita Banyak dalam masukkan tu. lagi. Aduh. Boleh, Kering Irfan? dekat tengok ni. Boleh cikgu? Sekejap Masukkan lagi ais. Lambat sikitlah Irfan kan. Okey, Bulan puasa ni tak ada semangat sikit. Okey ke? Boleh, Boleh. Irfan. Okey, baiklah. Baik, sekarang cikgu nak Irfan tolong pasangkan lampu yang cikgu letak kat itu tu. Okey, kejap Irfan cuba. Okey, bagus. Baik. Okey, biarkan dia. Biarkan nanti, dia, Okey, biarkan baik. dia. Nanti kita pergi kepada dia nanti. Baik, Irfan. Jadi, sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya Irfan. Irfan pernah pergi melancong di mana-mana negara tak sebelum ni? Pernah cikgu. Di mana tu, Irfan? Irfan pernah pergi ke China. Di China. Boleh tunjukkan kat cikgu di mana China Okey. tu? Kalau dekat peta ni, China berada di sini. Betul. Boleh tak Irfan turun tandakan tu cikgu? Okey. Baik, Irfan cuba. Okey. Irfan Guna yang ni tandakan. Ya, dekat warna gunakan oranye itu. ni. Baik. Dah 2 kali dah cikgu uji Irfan. Sebelum Itulah ni pun tu. tepat, sekarang pun tepat. Okey. Okey, baik. Jadi Irfan, tengok ada globe, ada belon, Betul. ada model kat sini. Irfan agak-agak apa kita akan belajar pada hari ini? Ifah rasa kita akan belajar mengenai iklim dan juga mungkin cuaca cikgu. Betul. Jadi
kita akan belajar tentang iklim dan cuaca. Tapi secara spesifiknya kita akan belajar tentang cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Ada pengaruhnya, faktor-faktornya. Ya, ada faktor-faktor dan kesan-kesannya. Baiklah. Kalau sebelum ni, kalau tingkatan 3, kita belajar tentang cuaca dan iklim saja. Betul. Tapi kali ini kita belajar tentang macam mana pengaruh dia terhadap kegiatan manusia. Ini adalah untuk pelajar menengah atas lah. Ya, betul. Baik, boleh cikgu teruskan, Irfan? Silakan. Baik, sebelum tu cikgu nak gariskan dulu apa objektif kita pada hari ini. Yang pertama, cikgu berharap Irfan dan kawan-kawan dekat rumah dapat mengetahui tentang konsep cuaca dan iklim. Okay. Yang kedua, cikgu berharap supaya kawan-kawan dan murid-murid cikgu kat rumah tu dapat mengetahui tentang pengaruh cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Macam mana cuaca dan iklim mempengaruhi kegiatan manusia. Okay. Yang ketiga, kita terbalikkan pula. Macam mana kegiatan manusia mempengaruhi cuaca dan iklim. Okey. Jadi itu tiga yang kita objektif yang kita perlu capai pada hari ini. Baik. Boleh cikgu teruskan, Irfan? Silakan. Baik. Jadi Irfan, konsep cuaca dan iklim. Untuk mengetahui tentang konsep cuaca dan iklim, kita perlu menguasai dulu definisi cuaca dan iklim itu sendiri. Apa itu definisi ni? Okey, baik. Cuaca dan iklim ni mempunyai persamaannya, Irfan. Persamaannya dari aspek unsur-unsur yang unsur-unsur yang mempengaruhinya. Ada 6 unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama, suhu, angin, hujan, ketumpatan udara, pancaran cahaya matahari dan kelembapan udara. Okey, ada 6 faktor. Ada 6 faktor ni yang mempengaruhi cuaca dan suhu, cuaca dan iklim. Namun begitu, masih terdapat beberapa perbezaan yang perlu kita bincangkan. Baik. Yang pertama ialah dari segi konsep, kita perlu tahu bahawa cuaca ialah keadaan atmosfera di sesuatu tempat atau wilayah. Okey. Macam iklim pula ialah purata keadaan cuaca berdasarkan 6 unsur yang cikgu cakap tadi itu di sebuah negara ataupun dalam satu keadaan yang lebih luas berbanding tempatlah. Baik. Okey, kita lihat pula perbezaan dari segi tempoh. Cuaca sebenarnya tempohnya lebih singkat. Contohnya hujan. Sehari, 2 hari. Kita takkan hujan selama 20 tahun. Betul tak? Kalau melibatkan tempoh masa yang lama, kita panggil iklim. Betul. Baik. Dari segi tempat pula, macam cikgu dah cakap tadi, tempat ni ialah cuaca tempatnya lebih berskala kecil. Contohnya mungkin daerah, mungkin kampung, mungkin Petaling Jaya hujan, Ipoh tak hujan. Betul tak? Sebab keadaan atmosfera di situ sahaja. Skala kecil saja. Berbanding dengan iklim takkanlah Irfan bangun tidur hari di Ipoh, iklim khatulistiwa. Orang yang bangun di Johor, iklim tundra pula. Bangun-bangun beku semua. Tak boleh macam tu. Sebab kita dari negara yang sama. Betul. Kita berada di garisan latitude yang sama. Jadi, tempatnya lebih luas. Contohnya negara, zon ataupun dunia sendiri. Baik. Jadi, Irfan, selesai untuk pendefinisian cuaca dan iklim. Jadi, cikgu nak fokuskan lebih kecil ke arah iklim itu sendiri. Sebab ia akan membantu kita nanti untuk perbincangan kita seterusnya. Baik, cikgu akan tunjukkan di globe. Irfan pula, cikgu nak minta Irfan rujuk dekat peta yang cikgu tunjuk kat belakang tu. Zona iklim dunia kat sini. Okey, baik. Kalau Irfan tengok dekat kawasan merah tu, Irfan. Okey, dekat kawasan merah tu, dia berdekatan dengan garisan khatulistiwa. Betul. Berdekatan dengan garisan khatulistiwa. Untuk pengetahuan Irfan dan murid-murid semua, negara yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa semestinya akan menerima pancaran cahaya matahari yang lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Jadi apabila sebuah negara itu menerima pancaran cahaya matahari yang lebih, semestinya suhunya lebih tinggi. Bergerak ke arah hemisfera utara dan hemisfera selatan, semakin menjauhi garisan khatulistiwa, suhunya akan semakin rendah. Makin sejuk lah. Makin sejuk. Jadi di situ cikgu senaraikan terdapat 4 sebenarnya. Terdapat 4 jenis zon iklim. Yang warna merah tu ialah zon iklim panas. Zon iklim panas. Atas sikit daripada tu ialah zon iklim panas sederhana. Panas sederhana. Yang warna kuning ni ke? Taklah panas sangat. Ya, taklah panas sangat, taklah sejuk sangat. Atas sikit iaitu di kawasan merah warna apa tu? Warna peach. Warna peach. Itu ialah zon sejuk sederhana. Baik. Dan yang warna biru tu agak-agak apa, Irfan? Kawasan sejuk lah, cikgu. Ya, iklim sejuk. Okey. Jadi, itu saya sekat Irfan. Nah, kalau semua nak cakap sekarang, nanti tak ada apa nak cakap pula pusingan dia. Betul, cikgu. Okey. Kalau macam kita nak berehat dulu ke? Boleh, tak ada masalah. Baiklah, cikgu. Kita akan berehat dulu. Jangan ke mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir.
Saya Zahri Kusyari bin Muhammad Zulhami dari Sekolah Kebangsaan Temanggung Abdul Rahman 1. Saya ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syam dan Syangkan Mahir di Didik TV KPM. Cikgu Azmi, sebelum kita teruskan kita punya pembelajaran, Irfan tunjuk cikgu ni satu kad Hari Guru. Cantik cikgu kan? Kreatif. Yang dihantar oleh pelajar kita yang bernama Nur Alisha Syaukina dari 5 Amazing SKPP. Okey. Baiklah. Dalamnya ada menulis okey. Terima kasih cikgu kerana memberi saya ilmu pengetahuan dan mendidik kami dengan baik dan yang cikgu bagi kepada saya. Minta maaf atas yang telah saya buat kesalahan kepada cikgu. #terima kasih cikgu. Okey, kita cuba buka dekat sini pula. Apa yang ada? Dikatakan di sini, we love you teacher. Okey, baiklah. Dan kepada anda, jangan lupa untuk berikan penghargaan kepada guru anda bersempena Hari Guru yang akan berlangsung pada 16 Mei 2021 dengan temanya Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Baiklah, Cikgu Azmi, sekarang ni Irfan dah tak sabar untuk belajar di segmen kedua. Apa yang kita akan sentuh? Baik Irfan, tadi kita dah belajar tentang konsep cuaca dan iklim. Betul. Lepas tu cikgu dah tunjukkan kepada Irfan tentang zon-zon iklim dunia. Yes. Baik, sekarang ni disebabkan tajuk tentang iklim tu dah diajar pada tingkatan 3. Jadi untuk tingkatan 4 dan 5 ni kita lebih fokus kepada pengaruhnya. Pengaruh. Jadi iklim dan untuk melihat kepada pengaruh kita perlu lihat kepada perbandingan. Perbandingan. Okey. Di sini cikgu akan bincang tentang cuaca, iklim serta pengaruhnya. Bagaimana cuaca dan iklim mempengaruhi kegiatan manusia. Okey. Sebenarnya lebih kepada manusia memanfaatkan keadaan iklim dan cuaca di situ. Okey. Jadi kalau kita lihat cikgu dah sediakan kat sini untuk kita tengok sama-sama. Kita ada 4 zon tadi. Boleh Irfan sebut balik apa zon tu? Zon pertama cikgu, zon panas. Panas betul. Sederhana panas. Betul. Sederhana sejuk. Betul. Dan sejuk. Sejuk, baik. 4. Jadi dalam zon tu dia ada iklim-iklim yang ada dalam dia. Itu baru zon, dalam tu ada pecahannya. Okey, baik. Jadi cikgu dalam iklim panas cikgu pilih iklim khatulistiwa sebagai contohnya. Kenapa Irfan? Sebab negara kita cikgu. Betul. Dan cikgu bandingkan dengan iklim sejuk sederhana pantai barat dalam zon sederhana sejuk. Pandai Irfan. Wah, mudah kerja cikgu hari ini. Contoh negara yang berada di sejuk sederhana pantai barat ni apa cikgu? Switzerland, British. Okey, baik. Jadi itu antara negara-negara yang berada dalam iklim sederhana. Termasuk China. China pun juga. Ya, okey, baik. Jadi Irfan, dia ada ciri-ciri yang kita perlu bincangkan, tapi cikgu tak berniat untuk berbincangkan secara detail. Sebab dah belajar. Dan cikgu yakin murid-murid cikgu dekat rumah semua dah kuasai benda ni. Betul. Jadi cikgu akan sentuh sedikit demi sedikit sajalah. Baik. Yang penting Irfan, cikgu dah sediakan game untuk Irfan. Kita main game hari ni cikgu Main game. Okey. Baik. Baik, kita ambil sikit dulu. Kita ambil sikit dulu Okey, baik. Sebenarnya Irfan, kalau kita nak melihat kepada perbandingan atau cuaca, bagaimana cuaca dan iklim mempengaruhi keadaan kegiatan manusia, kita perlu bahagikan kepada 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama ataupun 3 sektor lah. Yang pertama adalah sektor pertanian, sektor pelancongan dan sektor pembalakan. Baik. Walaupun banyak lagi kita boleh bandingkan, tapi ini yang utamalah. Yang utama. Baik. Jadi Irfan perlu tahu dulu khatulistiwa suhunya ialah tinggi dan sekata sepanjang tahun. Purata suhu pula ialah 27 darjah Celsius, julat suhu harian yang kecil, julat suhu tahunan yang besar. Jadi apa tumbuhan yang sesuai untuk ditanam di kawasan ini? Macam biasa juga dekat Malaysia ni kita ada tumbuhan macam padi dan sebagainya. Betul. Jadi selain padi kita ada satu tumbuhan yang memang sesuai dengan keadaan macam ni. Apa tu cikgu? Okey. Apa ni? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Okey, kenapa cikgu pilih kelapa sawit? Memanglah padi pun sesuai. Betul. Sebab menariknya Irfan, kelapa sawit Malaysia merupakan antara pengeluar kelapa sawit terbesar di dunia. Betul, kita perlu bangga. Ya, kita perlu bangga. Seterusnya Irfan, walaupun purata suhu tahunan kita 27 darjah Celsius agak panas. Tapi kita masih ada kawasan tanah tinggi. Yang membolehkan contoh macam cikgu, alah malasnya asyik panas je kan. Kali nak pergi tempat sejuk sikitlah. Tempat sejuk lah, Cameron Highland. Oh, sejuk Irfan. Betul tak sejuk tak? Sejuk. 17 darjah Celsius boleh capai. Boleh makan strawberry juga. Ya, jadi kita ada penanaman apa di situ? Penanaman strawberry dan juga teh. Okey, cikgu strawberry pun betul, tapi cikgu pilih teh. Baiklah. Okey, baik. Bagaimana pula dengan pertanian di kawasan iklim sejuk? Okey. Musim panas dia tengok. Panas dia 17 darjah. Mereka musim panas, kita dah sejuk. Kita dah sejuk kat situ. Kita rasa sejuk, tapi rupanya dekat negara iklim sejuk ni mereka rasa panas. Jadi apa yang sesuai dekat sini? Adakah padi
Tak sesuai. Adakah kelapa sawit? Tak sesuai juga. Kelapa sawit tak sesuai kerana jumlah hujan tahunannya yang kurang. Betul. Jadi yang sesuai ialah apa? Gandum. Okey, sebab tu dekat sana makanan uji mereka ialah gandum. Betul tu. Okey, baik. Bagaimana pula dengan kalau sini kita ada dua tanaman di kawasan iklim sejuk sederhana. Kita ada iklim tersebut yang agak sejuk. Kat sini kita bolehlah berlayam. Betul. Kan? Itik apa semua kan. Semua. Tapi dekat sana kena binatang yang diternak ialah binatang yang boleh tahan sejuk lah. Apa binatang yang boleh tahan sejuk? Kulit rasa binatang yang boleh bulu tebal kan. Contohnya biri-biri. Betul. Biri-biri. Ada tak kat situ juga letak? Baik. Betul Irfan. Jadi ada mereka sambil menanam gandum. Berselang-seli dengan kambing berlalaan biri-biri sebab bulunya pun adalah salah satu sektor ekonomi boleh dimajukan. Baik, bagaimana pula dengan pelancongan Irfan? Pelancongan Okey. Malaysia kita ada suhu tadi kita cakap panas sepanjang tahun. Betul. Okey, hujannya yang turun 2,600 mm. Lepas tu ada bila banyak hujan, ada panas semestinya tumbuhan kita pelbagai. Okey, biodiversity. Lepas tu menggalakkan pertumbuhan batu karang sebab pertumbuhan batu karang ni dia memerlukan cahaya matahari yang berterusan. Kemudian suhu air mestilah di antara 20 darjah ke 30 darjah. 20 hingga 30. Jadi amat sesuai di Malaysia. Jadi apa yang terjadi ialah Irfan ialah pelancongan di kawasan kepulauan. Contohnya cikgu. Ini mesti Irfan bangga nak sebut. Di mana Irfan? Pulau Langkawi. Kita promote kita punya pulau. Jadi betul. Selain itu macam cikgu cakap tadi banyak kepelbagaian bayu. Jadi semestinya lah pelancong akan datang melancong ke negara kita. Sebab apa Irfan? Sebab kita punya hutan kita. Tahu tak tarikan pelancong? Hutan kita antara hutan yang tertua di dunia. Lebih tua daripada hutan Amazon. Okey. Jadi kita perlu bangga benda tu. Dan perlu kita ajak orang untuk datang ke Malaysia. Tapi kenapa benda tu berlaku? Sebab kita menerima suhu kita yang tinggi dan menerima pancaran matahari yang sepanjang tahun. Dan lebih penting sekali, pelancong nak datang Malaysia, datanglah bila-bila pun. Semua sama. Nanti tak berubah. Kalau negara lain, silap pergi kan iklim sejuk pula. Betul lah tu. Kan, ini kita datang je bila-bila. Okey, baik. Macam mana dengan Irfan? Macam mana pula dengan Irfan untuk kawasan iklim sejuk? Kalau di tempat pelancongan di iklim yang sejuk ni, apa yang Irfan terfikir? Sejuk ada apa? Kita ada macam gunung-gunung Everest contohnya. Kita mesti fikirkan salji, ais. Itulah tarikan di sana. Okey, kita ada pelancongan untuk melihat suasana ais di sana. Betul. Kan? Okey. Contohnya dekat mana cikgu? Ini contoh di Switzerland. Switzerland kita ada Gunung Matterhorn. Gunung Matterhorn yang menjadi salah satu daya tarikan pelancong nak pergi tempat tu untuk merasai kesejukan di banjaran tu saja. Ada kereta kabel sekali kan cikgu? Ya, betul. Macam kita Langkawi kita kereta kabel kan. Tapi itu tak sejuk lah. Tak sejuk lah, biasa nak sejuk boleh duduk dalam aircon. Okey. Selain itu, contohnya macam negara Switzerland contohnya, pernah menganjurkan sukan Olimpik musim sejuk. Sukan Olimpik musim sejuk. Irfan kena faham sekarang ni, kita bukan saja ada pelancongan untuk tengok hutan. Sekarang ni ada macam-macam pelancongan. Kita ada pelancongan kesihatan. Pelancongan sukan. Jadi ini adalah salah satu produk pelancongan. Betul. Baik. Kita tak boleh buat sukan musim sejuk. Tak boleh buat. Kat shopping mall boleh lah. Kat shopping mall boleh, tapi itu pun tak boleh jauh-jauh. Itu pun tak boleh jauh-jauh kan. Okey. Irfan boleh tampai itu. Okey. Ni contohnya pemain apa tu Irfan? Luncur ais cikgu. Luncur ais. Kalau kat sini kita boleh luncur lah tapi atas rumput. Atas rumput saja. Baik, sekarang kita bergerak pada pembalakan Irfan. Okey, dari aspek pembalakan sebenarnya walau hujan kita yang 2,600 mm setahun, lepas tu kita ada suhu kita yang sesuai sekata menyebabkan jenis kayu yang tumbuh di Malaysia ini ialah jenis kayu keras. Kayu keras dan berkualiti hingga menyebabkan Malaysia mampu menjana ekonomi melalui pembalakannya. Tapi itulah Irfan, kita nak cakap pun lebih kepada ditelan mati emak, di luar mati bapa. Ialah kita tahu pembalakan tu boleh membawa kepada peningkatan ekonomi negara. Namun kita tahu bahawa boleh menyebabkan apa Irfan? Boleh menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Sama juga. Kalau terlalu banyak kita membalakan, habislah kita punya hutan dah tak ada. Ya, betul. Macam mana pula dengan pembalakan di kawasan iklim sejuk? Kalau tadi kulit kayu jenis keras, agak-agak itu kayu jenis apa? Lembut, cikgu. Betul, kayu jenis lembut kerana sesuai dengan suhu yang panas dan sejuk sederhana. Okey. Pokok apa ni cikgu? Pokok pine kan? Pokok pine. Baik, jadi cikgu nak tunjuk kat Irfan rumusan perbincangan kita tadi. Kita tengok paparan yang cikgu sediakan untuk Irfan. Jom kita saksikan.
Okey, kalau Ifan tengok kat sini, rangkuman dia dari kegiatan pertanian. Tadi cikgu cakap ada kawasan khatulistiwa, ada pokok kelapa sawit dan pokok teh. Okey, dan untuk kawasan iklim sejuk sederhana Pantai Barat, kita ada tanaman gandum. Dan belaan penternakan biri-biri. Seterusnya, dari aspek kegiatan pelancongan pula, kalau kita tengok kita ada gunung apa tu Kakak? Gunung Everest? Takkan di Malaysia. Gunung tertinggi di Malaysia? Gunung tertinggi di Malaysia, cikgu? Gunung Kinabalu. Betul. Baik. Seterusnya ialah scuba diving lah. Scuba diving. Okey. Baik, dari kawasan iklim sejuk sederhana pula, kita lihat macam mana mereka tertarik dengan ais di sana. Betul. Mereka pergi ke sana untuk merasai nikmat tempat sejuk tu. Ya, betul. Tak bukanlah macam kita nak pergi itu, pergi Cameron je kan. Itu pun tak sejuk manalah. Tak sejuk manalah. Okey, dan seterusnya ialah dari aspek kegiatan pembalakan, iaitu kawasan khatulistiwa, kita ada kayu jenis keras. Contohnya cikgu, kayu jati. Kayu jati, kayu cengal. Okey, kemudian dalam iklim sejuk kita ada pembalakan kayu jenis lembut. Di sini ada satu benda yang menarik, Ifan. Apa tu, cikgu? Disebabkan kita ada angin monsun, pada musim hujan, dia mengganggu pembalakan aktiviti pembalakan di Malaysia. Okey. Berlainan pula dengan iklim sejuk. Disebabkan licin tu, lebih mudah mereka melakukan pembalakan. Itu bezanya kita dengan kawasan mereka. Baik, itu je Ifan. Ada lagi Ifan nak tanya apa cikgu? Sekarang ni Ifan dah faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Dan apa kata kita berehat dulu, boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kalau macam itu, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syam dan rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Azmi di studio. Cikgu, tadi waktu segmen kedua kita dah belajar bagaimana cuaca dan iklim mempengaruhi kegiatan manusia. Dan untuk segmen 3 ni, rasanya kita akan buat yang terbalik pula kan? Ya, betul. Di mana kita akan belajar mengenai kegiatan manusia yang akan mempengaruhi cuaca dan juga iklim. Silakan. Okey, baik. Sebelum tu boleh tak cikgu nak nyanyi sikit? Okey. Macam biasa Cikgu Azmi kalau dia datang ke set Mahir, dia akan belanja kita dengan satu lagu. Mesti kena mahir menyanyi. Okey, betul. Silakan cikgu. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba. Dia dicemar manusia, yang jahil ketawa. Okey, nampak Ifan dah guna belum ni. Baik Ifan, jadi berdasarkan lagu tadi, agak-agak Ifan, apa yang cikgu nak cakap? Cikgu tengah menceritakan betapa penting kita menjaga alam sekitar. Betul. Cikgu cuba nak cakap kat sini, yang dinyanyikan oleh lagu hijau, yang dinyanyikan oleh Zainab Abidin, menyatakan bahawa manusia ni telah melakukan banyak kemusnahan, tapi rasa bangga. Rasa bangga memusnahkan alam sekitar. Sedangkan kesannya nanti kepada alam atau kita? Kita juga, cikgu. Kita sendiri. Jadi perkara itu akan balik kepada kita sendiri. Baik Ifan. Baik. Jadi cikgu akan bincangkan berkaitan dengan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Baik. Jadi sebelum tu Ifan, cikgu nak kenalkan dulu kepada cikgu punya model. Ini model bandar cikgu buat. Okey, dekat sini cikgu tunjuk kat sini. Okey, cikgu dah sediakan penunjuk ni sebenarnya. Okey, baik. Kita kan perlu jaga jarak. Okey, dekat kawasan ni Ifan, ini cikgu anggap sebagai kawasan perkilangan. Cikgu dapat tunjuk kat sini ada asap kilang dikeluarkan. Ada perumahan, betul tak? Mesti ada perumahan dekat kawasan perkilangan. Okey, boleh kata walaupun sikit, tapi pokok dia pun sikit juga. Pokok pun sikit lah. Okey, baik. Ni cikgu mewakili kawasan bandar.
Kawasan bandar ni, ya kita tengok kawasan bandar ni kawasan yang berturap. Betul. Bangunan bertinggi. Bangunan tinggi. Lepas tu bangunan sekarang ni patternnya apa? Bercermin. Trend sekarang bercermin, kemudian dibina rapat-rapat, tinggi, lepas tu berekon, berpendingin hawa. Betul. Okey. Lepas tu dibina jalan raya, kemudian ada kenderaan yang dibina bersesak-sesak dan mewakili kawasan bandar. Ini pula mewakili kawasan kampung. Sebab apa Ifan cakap kawasan kampung? Banyak pokok ni. Okey, masih banyak pokok. Okey. Ada kawasan padi dan rumah. Baik. Okey. Jadi semua ni walaupun kampung, walaupun kawasan pergelangan, apatah lagi kawasan bandar memberi kesan terhadap cuaca dan iklim kita. Betul. Baik, boleh cikgu mulakan Ifan? Silakan. Baik, boleh cikgu mulakan. Baik, cikgu nak datang sini Ifan. Saya nampak. Okey. Ini kita bagi sana sikit. Dia pun nak belajar juga ni. Belajar Okey. tepi tu sikit. Okey, baik. Jadi Ifan, kesan yang pertama kegiatan manusia ialah bila adanya kenderaan berjalan, melepaskan asap kenderaan, asap kilang. Kemudian kita ada pembakaran di kawasan pertanian, menggunakan penyembur seracun. Jadi kesan-kesannya ialah yang pertama ialah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Baik, untuk pengetahuan semua, kita perlu tahu tu kesan rumah hijau tu apa. Kesan rumah hijau ni ialah keadaan di mana kepekatan gas rumah hijau meningkat. Apa itu gas rumah hijau? Apa tu cikgu? Okey, yang pertama ialah karbon dioksida, karbon monoksida, dan yang seterusnya ialah nitrogen dioksida. Tiga gas ni. Banyak gas lain, tapi gas ni ialah paling utama. Menyebabkan kepekatan gas rumah hijau meningkat di kawasan global lah. Kita bukan kawasan ni, kawasan global. Okey. Jadi karbon dioksida ni macam biasalah daripada kenderaan, asap kilang, daripada penggunaan klorofluorokarbon. Tahu klorofluorokarbon digunakan? CFC. Baik. Contohnya penggunaan kuti ais yang lama. Betul. Penggunaan pendingin hawa. Semua tu mengandungi klorofluorokarbon. Pembakaran terbuka, lepas tu kita ada penebangan pokok. Jadi semua tu menyebabkan gas-gas ni meningkat. Gas-gas ni meningkat, apa kesannya? Yang pertama ialah dia membentuk satu lapisan di luar ni. Di luar kawasan atmosfera. Lapisan apa tu cikgu? Okey, lapisan tu memang lapisan yang menyebabkan dia tak dapat keluar. Dia terperangkap di situ. Sepatutnya macam ni Fan. Ini kita bayangkanlah ni dari matahari. Okey, matahari. Sepatutnya bila datang dia terpantul keluar. Sepatutnya begitu. Sepatutnya macam tu. Tapi apabila terjadinya satu lapisan di luar ni yang menghalang cahaya masuk. Sekarang kan lapisan ozon dah semakin menipis. Betul. Dia senang masuk. Dan bila nak keluar, ada orang halang pula. Dia terpantul masuk balik. Okey, sebab itulah ada pemanasan global. Ya, macam tu. Jadi ibarat macam kita berada dalam oven. Betul. Udara haba masuk tapi tak dapat keluar. Terperangkap di dalamnya. Baik. Jadi gas-gas rumah hijau inilah menyebabkan suhu dunia kita semakin meningkat. Dahlah semakin meningkat, karbon dioksida meningkat. Kita potong pula pokok. Potong pokok. Pokok ni berfungsi untuk mengurangkan karbon dioksida. Nak tukar dengan oksigen, kita potong pula pokok. Kan tadi Zainal Abidin dah beritahu. Kita jahil ketawa. Seronok bila potong pokok. Baik. Seterusnya ialah apa kesan-kesannya Ifan? Kesan-kesannya cikgu. Okey, kesan-kesannya cikgu. Saya juga ke sini sikit supaya Ifan ada peluang untuk ke sini. Okey. Jadi, apa kesan-kesannya Ifan? Yang pertama ialah kawasan pertanian ni. Apa jadi pada pokok-pokoknya? Bila panas sangat. Bila panas terbakar ke cikgu? Terbakar mungkin boleh jadi juga. Betul. Ataupun kualiti pertanian tu berkurang. Baik. Okey. Bagaimana pula dengan penduduk kat bandar? Makin pesat, makin ramai. Lepas tu makin panas. Dah udara panas. Dia duduk pula rapat-rapat, makin panas. Di kawasan ni pula, apa jadi? Pokok-pokoknya akan mati. Okey. Lepas tu Ifan, cuba Ifan tengok yang tadi kita buat uji kaji tadi. Mana tadi uji kaji cikgu buat tadi? Ni cikgu. Okey. Jom kita tengok uji kaji tu Ifan. Apa jadi kat situ? Kita boleh lihat dekat sini, ais-ais yang Ifan letak dalam cawan tadi dah cair lah cikgu. Kan dah cair kan? Tadi ais saja kan? Betul. Tapi sekarang dah ada air. Baik. Itulah yang terjadi bila Ifan nyalakan lampu tadi mewakili matahari. Maknanya matahari masukkan cahaya dia dan haba menyebabkan ais mencair. Itulah yang terjadi pada kutub utara dan kutub selatan. Inilah kesan rumah hijau. Inilah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau adalah peningkatan suhu. Dan peningkatan suhu itulah menyebabkan
pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan. Baik, bila air telah naik macam tu, yang pertama berlaku ialah penenggelaman pulau-pulau kecil. Air laut meningkat kan? Betul. Penenggelaman pulau-pulau kecil. Bila tenggelamnya pulau kecil, semestinya flora dan fauna akan musnah. Ekosistem akan terjejas. Ekosistem akan terjejas. Okey. Dan bercampur dengan cikgu cakap tadilah, macam mana dengan pertanian, masalah pada pertanian. Tak berkualiti hasilnya. Okey. Di bandar makin panas cuacanya. Betul. Jadi dan pokok-pokok mati di kilang-kilang. Betul. So, jadi kita teruskan kepada kesan yang kedua. Tadi kita dah cakap tentang kesan rumah hijau. Baik, sekarang kita akan bercakap tentang kesan Pulau Haba. Pulau Haba. Pulau Haba ni macam mana pula, cikgu? Pulau Haba tu macam mana pula? Baik, cikgu. Okey, apa yang menyebabkan dia terjadi? Okey, cikgu letak dekat sini dulu supaya murid-murid dekat semua tahu perbincangan kita berkaitan dengan Pulau Haba. Baik. Jadi cikgu tunjukkan dekat sini ialah apa yang menyebabkan Pulau Haba itu berlaku. Okey. Baik. Sebenarnya bila tadi kita bincang tentang global, secara global. Betul. Tapi sekarang cikgu nak bawa Ifan untuk berbincang tentang panas tu di kawasan bandar sahaja. Sebab tu panggil Pulau Haba. Okey, apa itu Pulau Haba? Pulau Haba ialah keadaan di mana kawasan bandar suhunya jauh lebih tinggi daripada kawasan bersebelahan dengan dia. Sedangkan sebelah je Ifan. Tapi kenapa dia lebih tinggi? Okey. Itu kita panggil sebagai Pulau Haba. Ibarat macam Haba tu duduk sepulau je dekat situ. Terkumpul di situ. Baik, macam mana boleh terkumpul dekat situ? Baik. Sebenarnya Ifan, perkara ini terjadi ialah apabila bangunan konkrit, tar, asfalt atau bahan-bahan pencemar yang berada di kawasan bandar ni menjadi haba pendam. Apa tu haba pendam Ifan? Maknanya dia tak boleh keluar lah cikgu. Ya. Bangunan-bangunan dibina, ya, kawasan jalan raya ni sebenarnya bila terkena haba, dia tak pantulkan. Dia simpan. Okey, itu nama dia haba pendam. Dia simpan. Macam wanita lah. Simpan memendam. Saya tak cakap, cikgu cakap. Okey, haba pendam. Dia pendam. Begitu juga dengan kawasan bangunan-bangunan konkrit. Baik. Kalau tanah, lain Fan. Kalau tanah, dia serap dan dia naturalkan. Tapi disebabkan kita malas nak uruskan lah. Banyak sangatlah. Nanti nak kena sapu lah semua. Betul. Kita tarkan semua. Semua jadi tar. Nampak menarik. Kita bina hutan-hutan bandar. Cantik kan? Tapi sebenarnya membawa masalah. Kerana bangunan-bangunan konkrit ni, tumbuhan-tumbuhan yang kononnya tumbuhan tapi konkrit, sebenarnya dia memendam haba tu. Pada waktu malam kita rasa patutnya sejuk tapi panas juga. baru dia lepaskan haba tu. Okey. Jadi bilanya kita nak sejuk? Tak sejuk-sejuk lah. Tak sejuk-sejuk lah. Jadi bila keadaan ni berlaku Ifan, diburukkan lagi dengan keadaan yang tadilah pembakaran. Betul. Semua tu dia sama je Ifan. Asal dia perkara yang sama juga berlaku, cuma kali ini dia berkumpul di kawasan bandar. Okey. Bila keadaan ni berlaku, ingat lagi tak gas-gas tadi cikgu cakap tadi? Gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen. Okey. Gas-gas itu sebenarnya dia telah menyebabkan macam ni Fan. Dia telah menyebabkan macam ni. Dia terkumpul di dalam. Dia menjadikan satu lapisan, menyebabkan haba luar tak dapat keluar. Haba dalam tak dapat keluar, haba luar tak dapat masuk. Okey, sebab itulah berlakunya konsep haba pendam tu. Ya, yang haba ni contohnya mesti kawasan ni lebih sejuk betul? Betul, sebab bila ada datang ke sini dia akan naik ke atas. Dia tak akan masuk ke dalam. Dia tak akan masuk ke dalam sebab dah ada macam satu kubah macam ni. Kubah tu adalah daripada bahan-bahan asing, bahan-bahan pencemar tadilah. Dia membentuk kawasan tu. Sama juga kawasan ni lah, dia tak dapat masuk. So ini kita panggil sebagai Pulau Haba, konsep Pulau Haba. Faham. Boleh Fan? Boleh. Baik. Cikgu teruskan? Silakan. Okey, baik. Cikgu buka balik. Kesian orang dalam tu tarik nafas. Makin panas dia dalam tu. Baik, seterusnya ni mungkin Ifan tahu. Kita akan bincang tentang jerebu. Okey, jerebu ni saya rasa rakyat Malaysia kita semua pernah mengalami peristiwa ini. Cikgu rasa tahun 2017-2018 menyebabkan kita ada sekolah-sekolah terpaksa ditutup kerana indeks IPU-nya tinggi. Apa itu indeks IPU? Indeks pencemaran udara. Susahlah nak tewas. Susah betul nak tewaskan Ifan dalam mana-mana. Cikgu yang ada saya ni tahulah. Baik, indeks pencemaran udara. Malaysia pernah mencapai indeks pencemaran udara paling tinggi 266. 266. Sedangkan 200 itu pun dah cukup bahaya. Betul. Apatah lagi 266. Tapi tak boleh nak dibandingkan dengan keadaan jerebu di Indonesia. Sebab kebanyakannya jerebu tu memang datang daripada sana, Sumatera. Okey. Baik, cikgu teruskan.
Okey, jerebu ni Irfan ialah, cikgu bantu kawan-kawan kita. Baik. Okey, kita Apa bantu maksud dengan debu? okey. Debu ialah keadaan di mana debu, asap, abu, gas dan pepejal terampai. Terampai. Terampai di udara dan menghalang pemandangan kita. Okey, menghalang kita punya penglihatan lah. Ya, kita cikgu tenanglah nak cerita tak faham Betul. Irfan. Orang kata cerita susah. Kita Tunjukkan macam mana. Okey, baik. Irfan tengok. Okey. Okey. Irfan rasa yang mana kena jerebu sekarang ni? Okay, kalau Ifan tengok dekat sini, balon yang pertama, jelas. Tak ada masalah Ifan boleh nampak. Jangan nampak tak masa depan. Nampak masa depan. Tapi kalau yang ni, Ifan tak nampak dekat depan Ifan apa. Okey, kalau Irfan ni pilot, boleh tak Irfan bawa Kapal terbang? Tak kapal terbang? Kadang-kadang orang cakap, kan pilot guna navigasi. Macam mana pula boleh menghalang penerbangan? Sebenarnya masa mereka mendarat, dia pun tak guna navigasi. Masih menggunakan, takut nanti kan pilot tak nampak, dia mendarat atas laut pula. Jangan macam tu. Sebab itulah bahayanya kalau ada jerebu semasa kita nak mendarat dan sebagainya lah. Betul. Baik. Okey. Seterusnya ialah dari segi aktiviti seharian. Semestinya terjejas lah. Terbantu lah semua. Terbantu semua. Lepas tu kalau orang tua, kanak-kanak menghidu. Aduh. Gas-gas macam ni. Sesak nafas, cikgu. Sesak nafas. Dari aspek kesihatan. Sakit mata. Dan yang paling penting, bila penerbangan tu terganggu, semestinya sektor apa terganggu? Sektor pelancongan. Ifan ni bijak. Betul. Bijak betul. Okey, baik. Cikgu rasa yang ni kita biar tidur dulu. Okey, biar tidur dulu. Dia penat cikgu rasa ni. Bila efek jerebu dia memang efek macam jerebu. tu. Tu sebabnya kita tak boleh, sebab bila orang kena jerebu dia akan cepat penat macam tu. Cepat penat. Baik, jadi selesai untuk bahagian jerebu. Okey. Baik, selesai dan terakhir sekali cikgu akan bincangkan berkaitan dengan hujan asid. Hujan asid. Baik. Okey. Cikgu nak nyanyi lagu tapi macam ingat lupa. Okey, tak apa. Cikgu cuba. Okey. Silakan cikgu. Lagu Tanya yang kedua. sama angin apa sebab hujan, nanti jawab angin, tanyalah awan. Awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Baik, lagu tu memang lagu kanak-kanak. Betul. Tapi dia menerangkan tentang kitaran hidrologi dengan lengkap. Bagaimana konsep macam nak turun hujan tu. Bermula daripada angin dan cahaya matahari yang membantu proses pemeluapan. Okey, naik jadi awan, kemudian awan turun semula jadi air. Okey, baik. Jadi Ifan, cikgu tukar penunjuk cikgu. Okey, dah warna biru dah. Warna biru. So ni pula cikgu letak awan. Tadi kan lagu ada awan. Betul. So cikgu kena ada awan. Okey. Okey, bayangkan macam ni Ifan. Okey, katalah sini ada sungai. Cikgu tak dapat lukis sungai lah. Okey, baik. Bayangkan air yang naik. Air bersih lah, biru kan? Naik. Jadi awan yang biru, awan yang elok, awan yang biru tau. Awan yang cerah. Awan yang cerah. Kemudian datang ke sini, dia turun semula sebagai air yang bersih lah. Air yang bersih. Sebab dia dapat sumber pun air yang bersih. Betul. Tapi Ifan, bagaimana pula keadaan bila jadi macam ni? Okey, air yang tercemar. Air yang tercemar pula naik, maka alamak. Air yang dihasilkan di awan pun apa yang mencemarkan dia? Sebab uap air dicemari oleh yang pertama adalah pelepasan gas karbon yang tadi tu. Betul. Sebab Ifan, benda tu berlaku seluruh dunia. Jangan cakap sikit ni kami tak ada pelepasan karbon. Tak mungkin. Dia mesti akan ada. Pelepasan karbon tu berlaku. Tapi kali ini ditambah teruk lagi dengan nitrogen. Nitrogen dioksida, gas metana dan sulfur dioksida. Siapa yang hasilkan gas-gas ni? Dari kilang-kilang cikgu. Pandai. Mudahlah. Okey, kepada cikgu-cikgu di luar, Ifan adalah satu orang pelajar yang bijak. Dari kilang-kilang. Lepas tu kadang-kadang kita telah menggunakan penyembur racun. Betul. Dia sama je Ifan. Mesti cikgu asyik ulang benda yang sama je. Ya, sebab tindakan manusia yang sama menyebabkan keadaan yang sama berlaku. Betul. Jadi bila naik dalam keadaan yang kotor, turun pun air yang kotor juga. Bukan kotor lah, kita panggil dia lebih ke arah hujan asid. Air yang berasid. Contohnya nitrogen dioksida naik, bila kena dengan uap air dia turun asid nitrik 5.6 sebenarnya. Berat tu bila naik di atas sulfur dioksida, bila turun jadi asid sulfurik. Tak sihatlah maknanya air yang turun tu. Bila kena mata, sakit mata. Bila kena kulit, sakit kulit. Bila turun ke dalam air, apa yang mati? Habislah kita punya ekosistem dalam air tu. Ekosistem dalam air tu. Bila kena pokok pula akan mati. Baik. Cikgu ada sediakan beberapa gambar untuk Ifan tengok. Okey. Untuk bantu Ifan. Jom kita saksikan dahulu. Okey, ni hujan asid. Kalau Ifan tengok dekat sini, ada dua jenis pokok tumbuhan, bukan tumbuhan lah, daun. Satu yang warna kuning, betul tak? Betul. Satu warna hijau. Mana satu yang kena hujan asid?
Yang kuning tu, cikgu. Yang kuning tu. Nampak tak sihat pokok nampak kita tak tu. sihat pokok tu sebab kena asid sulfurik. Yang ni pula ialah Irfan tengok yang bahagian belakang tu Irfan. Okey. Bangunan yang baru dan bahagian depan tu bangunan yang karat. Yang karat. Ya, Terhakis. Terhakis. Jadi macam cat akan terhakis lah. Kalau ni akan karat. Ini proses yang cikgu masukkan tadi. Baiklah. Baik. Boleh Irfan? Okey, ini jerebu. Saya rasa cikgu pernah Irfan pernah tengok jerebu ni. Betul. Betul Jadi okey, ini cikgu nak tarik perhatian Irfan. Irfan pernah tengok ni kat mana? Dekat Kuala Lumpur, cikgu. Kuala Lumpur, apa nama tempat ni? Apa nama tempat ni Cikgu, ini Taman KL? Taman KL Eko. Taman KLCC. Taman KLCC. saya. Tak apa, yang penting keyakinan tu kena ada. Betul, sebab kawasan ni lebih kurang sama. Okey, di kawasan bandar, betul? Di kawasan Kenapa bandar. kerajaan tiba-tiba nak bina kawasan hijau, tiba-tiba nak bubuh air pula? Sebagai alternatif untuk menjaga alam sekitar. Betul. Apakah yang dapat kurangkan kat sini? Apa? Suhu Suhu. dari pulau Haba. Baik Irfan, jadi itu saja dari cikgu. Irfan ada nak tanya apa-apa dari cikgu? Sekarang ni Ifan faham dah. okey. Kalau macam tu cikgu, terima kasih banyak untuk segmen 3 ni. Kita dah belajar bagaimana kegiatan manusia itu sendiri yang telah menyebabkan perubahan kepada iklim dan juga cuaca. Ya, Kalau macam betul. tu cikgu, kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM. Cikgu Azmi, kita sudah sampai di hujung rancangan. Alah, tak puas cikgu nak menerang pada Irfan Itulah tu, ni. Irfan macam, kenapa nak habis ni kan? Tapi cikgu macam biasalah. Di segmen terakhir ni kita akan minta cikgu untuk melakukan sedikit rumusan atau kesimpulan yang tentang apa kita belajar hari ini. Persilakan. Baik Irfan. Jadi sebelum tu cikgu nak uji dululah. Objektif cikgu tercapai ke tak capai. Okey. Baik. Yang pertama tadi cikgu cakap murid-murid di rumah boleh mengetahui tentang konsep cuaca dan iklim. So, Irfan tahu tak konsep cuaca dan iklim sekarang? Okey, dah tahu cikgu. Okey, baik. Maknanya di antara keadaan cuaca, keadaan atmosfera untuk cuaca. Betul. Dan purata keadaan cuaca untuk iklim. Baik, jelas. Okey, yang kedua tadi cikgu cakap murid-murid mesti mengetahui tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan dan manusia. Okey, Irfan masih ingat tak apa 3 sektor yang kita bincang tadi? Okey, yang pertama tadi sektor pertanian. Betul. Pelancongan. Betul. Yang ketiga pembalakan. Betul. Jadi Irfan dah tahu anak-anak murid kat rumah mesti lagi hebat. Betul. Saya yakin. Okey. Dan kita tadi dah bandingkan 2 jenis iklim. Okey. Dan seterusnya objektif ketiga ialah pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Ada berapa kesan tadi Irfan kita bincang? Yang pertama tadi kesan gas rumah hijau. Kesan rumah hijau, betul. Yang kedua cikgu? Pulau haba. Pulau haba. Yang ketiga? Yang ketiga hujan asid. Hujan asid. Dan yang terakhir tadi? Jerebu. Jadi 4 kita dah bincang. Okey. Jadi kesan-kesan itulah yang kita telah bincangkan dan cikgu harap boleh membuka minda anak murid cikgu kat rumah tentang apa itu kelestarian global. Sebenarnya Irfan, untuk memelihara alam sekitar ni kita tak boleh tunggu orang buat baru kita nak buat. Kita sendiri yang kena mulakan inisiatif untuk membantu menjaga alam sekitar kita sendiri. Kita perlu bermula dari diri kita sendiri. Kalau kita asyik menuding jari, masalah takkan selesai. Kau buat ni, kau buat tu tak boleh. Kenapa kamu guna plastik? Kenapa saya tak boleh guna? Dia guna. Jadi bila kita asyik menuding jari, betul. Yang membawa masalah yang mendapat masalah ni ialah
alam sekitar. Tapi kena faham murid-murid sekalian, kesan yang terjadi pada alam sekitar tidaklah dirasai oleh alam sekitar sepenuhnya. Betul. Yang merasai dia paling banyak ialah manusia sendiri. Macam cikgu dah cakap tadi. Okey, macam tentang ketidakselesaan, bagaimana dengan keadaan kesihatan, dari ekonomi pun bermasalah. Yalah, contohnya macam jerebu tadi cikgu, kalau ada masalah jerebu, kita akan mengganggu kita punya penglihatan. Untuk aktiviti seharian pun kita tak boleh nak buat, tak boleh naik kereta dan sebagainya. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita sendiri mulakan inisiatif untuk menjaga alam sekitar kita. Betul. Seterusnya Irfan, macam cikgu cakap tadi, mesti bermula dari kita sendiri. Dan yang paling penting ialah kita perlu belajar geografi lah. Belajar geografi. Kena promote sikit belajar geografi ni. Silakan cikgu. Jadi kena belajar geografi, baru kita tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kalau saya buat ini, apa kesan dia kepada alam? Kalau saya buat ini, apa kesan dia kepada orang lain? Sebab tu geografi ni bagus. Awak nak promote geografi ni? Silakan. Kita promote habis-habisan. Geografi ni luas. Betul. Ada geografi manusia. Geografi fizikal yang kita belajar ni, geografi fizikal. Lepas tu kita ada geografi teknik. Wah, geografi teknik sangat menarik. Apa tu cikgu? Contohnya? Geografi teknik itu contohnya kalau kita nak ukur jalan. Okey, itu geografi teknik. Jadi geografi ni lebih pada rangkuman kemahiran sebenarnya. Okey. Berkaitan dengan apa yang berada di sekeliling kita. Ya, jadi banyak yang kita akan belajar melalui geografi ni. Jadi cikgu harap murid-murid di rumah setelah kita belajar tentang apa yang cikgu ajar hari ini, dapatlah membuka minda sikit tentang macam mana kita nak jaga alam sekitar kita. Di rumah, tak kisahlah di sekolah ke, di rumah ke, di mana-mana saja. Cuba sehabis baik untuk memelihara alam sekitar kita. Baik, itu Irfan. Ada lagi Irfan? Satu soalan kepada cikgu. Okey, apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk memelihara kelestarian global kita dengan lebih baik? Kita bermula dari paling kecil sekali Irfan. Kitar semula. Kitar semula. Kitar semula kertas, kitar semula plastik, kitar semula bahan-bahan. Dengan kita semula, kita dapat menyelesaikan banyak masalah alam sekitar. Betul tu cikgu. Di mana kita belajar untuk mengasingkan kita punya bahan-bahan buangan kita dan supaya kita tak buang di dalam air, dalam laut barang-barang yang tidak sepatutnya. Paling penting kita dapat mengurangkan pembaziran sumber. Kita semula kertas, tak perlu dah potong kertas, potong pokok banyak-banyak. Betul. Kita guna plastik, tak perlu buat plastik lagi dah. Guna plastik sedia ada sahaja. Plastik sedia ada sahaja. Itu saja Irfan. Okey, baiklah Cikgu Azmin, terima kasih banyak kerana bersama saya dan penonton di rumah mengajar kami subjek geografi kelestarian global untuk menengah atas. Sudah banyak ilmu yang dicurahkan. Saya harap dapat memberi manfaat kepada anda yang menonton. Jangan lupa saksikan kami di rancangan Mahir Didik TV KPM selepas ini untuk jam yang kedua. Dengan itu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih Cikgu, selamat berbuka puasa. Ya, selamat berbuka puasa Irfan. Minum air tadi Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba, dia dicemar manusia yang jahil ketawa.